Saat lain yang sentiasa mengetuk perasaan saya ialah ketika saya menadah kedua tapak tangan saya untuk ayah membuang najis. Ayahku, lakukanlah apa saja, suruhlah apa saja. Tidak ada apa lagi yang setimpal yang mampu saya lakukan demi ayah. Ayah, saya agak serabut kini. Baik-baik tutur kata ayah yang satu ini selalu menghantui saya akhir-akhir ini. Mu akan rasa apa hak aku rasa. Mu akan rasa apa hak aku rasa. Inilah kata-kata yang sungguh menakutkan saya kini. Saya bersyukur bahawa doa dan kata-kata ayah tentang pencapaian hidup saya yang semakin hampir menjadi kenyataan. Tetapi juga mula mengakui bahawa kata-kata ayah yang satu itu pun seperti sudah semakin hampir atau telah perlahan-lahan hadir lebih dari setahun yang lalu. Sudah lebih setahun saya tinggal sendirian seumpama orang bujang yang pada usia begini. Dari sejak itu, saya seperti sudah bertukar dari seorang suami dan ayah yang penyayang kepada penzalim, tidak bertanggungjawab, melupakan kasih sayang seorang isteri, tidak mengenang budi, lupa daratan, fasih dan munafik. Itulah doktrin yang tertanam yang rupanya telah diusahakan sejak anak pertama saya. Ayah, saya sedang kehilangan sesuatu yang telah saya perjuangkan selama 25 tahun yang lalu. Satu institusi yang ayah sendiri pun pernah kehilangan. Keluarga, anak dan isteri. Saya telah tersingkir secara perlahan, walaupun ia semakin ketara. Keputusan-keputusan saya hanya dipandang enteng dan diremehkan. Paling mutakhir, apabila anak-anak tidak lagi sudi menemui saya, termasuk di pagi Syawal, hari mulia yang sepatutnya untuk manusia-manusia yang perlu dimuliakan. Inilah barangkali situasi dan perasaan yang pernah ayah deritai. Lalu kerana itulah ayah menyepi dan menyendiri. Jika kau terlalu di atas, kau akan sendiri dan sepi. Ayah, dengan saya, segarang mana ayah sekalipun, saya tidak ingat atau memang tidak ada detik itu yang ayah menolak penjelasan atau telah punyai satu set keputusan sebelum sebarang pencerahan diberikan. Itulah yang saya belajar dari ayah. Untuk apa dosa sekalipun, bukalah pintu hati untuk mendengar, memahami dan empati. Dalam kes saya ini, bagaimana ayah? Kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk membela diri? Jika didengar pun, ia hanya sekadar menjadi modal dan bahan umpatan keesokan harinya. Kenapa peribadi saya diumpat dan dicerca yang lebih parah oleh anak-anak sendiri? Ada seorang anak berpesan kepada bakal iparnya, "Don't trust him." Him itu merujuk kepada saya, ayahnya sendiri. Inikah dia yang kita panggil anak, bangkit menjadi musuh dengan penuh keangkuhan dan kebiadaban?
Apakah ini adalah hukuman dan bencana kerana dosa dan onar saya sewaktu muda remaja? Atau hukuman kerana saya juga pernah menyanggahmu, ayahku? Tidakkah ayah telah mengampuni saya? Sebagai abang, saya nyata telah gagal menjadi abang yang diharap dan dipesan ayah. Saya gagal membimbing adik-adik sebagaimana selayaknya. Saya telah mencubanya, ayah, sedaya upaya saya, supaya mereka tidak saling bercakaran. Telah berukat ulang kali menyeru mengenepikan sengketa, meluruskan kekusutan lalu. Pada malam ayah meninggal itu, saya telah berkumpul adik-beradik, bertanya apakah bentuk dan bantuan yang perlu daripada saya sebagai abang. Masing-masing membisu 1000 bahasa, terdiam. Sebelum ayah pergi, saya menganggap apa yang berlaku di dalam keluarga kita adalah kerana ketegasan ayah mengemudi dan tidak mahu bertolak ansur. Dengan saya sebagai mewarisi tahta, saya fikir masalah kami adik-beradik pergi bersama ayah. Rupanya saya salah. Beban sikap yang keterlaluan itu tidak pergi bersama ayah. Rupanya beban sebenar bukan ayah, tetapi kami. Dan sebenarnya, kami menggunakan ayah sebagai alasan menghalalkan satu penderhakaan. Jadi ayahku, pesanan ayah itu tak dapat saya laksanakan. Maafkan saya, ayah. Anak-anak ayah semuanya sudah dewasa, mampu membuat keputusan sendiri dan menanggung segala risiko yang bakal datang darinya. Di atas semua kehancuran ini, saya sedang mengutip sisa-sisa harapan mendirikan semula sebuah keluarga yang pernah saya namakan syurga. Mungkin berjaya atau mungkin tidak. Doakan saya diberikan kejayaan, kerana betapa malunya saya harus menghadap ayah dalam keadaan begini. Sembah salam dari anakmu. Semoga Allah sentiasa memberikan ayah keredaannya, menempatkan ayah di kalangan orang-orang yang tinggi darjatnya, orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Amin. 22 Ogos 2016, Perak.